Assalamualaikum, welcome to my channel Flytech. Dalam video yang lepas, aku dah explain pasal bit, binary dan apa semua. Tapi video tu ada continuity sebelum kita masuk betul-betul programming ni. Tapi aku tengok tak banyak views yang dapat daripada video tu. Jadi aku rasa mungkin orang lain tak berminat sangat nak tahu pasal tu. Mereka mungkin nak tahu macam mana nak program ya. Jadi untuk tu, aku postpone video yang continuity of the episode 1 dan episode 2. Aku masuk terus introduction to programming. So, dalam video kali ni, aku akan ajak ke hampa the basics and the fundamentals of programming. Okay, so kalau hampa nak tahu, stay tune. Okay, ni aku perkenalkan Farah. Farah ni seorang wanita yang bagus. Dia jenis dengan cakapnya. Jadi, lah ni aku nak suruh dia buat something untuk aku. Aku nak suruh dia buka lampu ni. So, aku pun beri arahan kat Farah ni. Farah, buka sat lampu tu. Farah ni pun menerima arahan aku dengan sangat gembira. Tengok tu, ceria tak muka Farah tu. Tiba-tiba lampu switch pun muncul untuk Farah tekan. Maka Farah pun dengan senang hatinya berjalan ke arah switch tu. Lalu dia pun menekan switch tu, maka terbukalah lampu tersebut. Happy semacam nampak. Buka lampu je pun. Bukan apa, Farah ni seronok nak bagi perkhidmatan dia kat aku kan. So tak apa. Lepas tu, dia pun kembali ke tempat asal dia. Dan dia pun tukar position jadi senang diri. Macam kawat pula kan. So pasal apa aku nak buat situation Farah ni? Apa kena-mengena dengan programming pula kan? Ada banyak kena-mengena yang kita akan siasat. Aku nak bagi analogi ni supaya hampa faham programming tu macam mana. Programming ni is just a set of instructions given to perform various tasks. Dalam kes Farah tadi, aku instruct dia untuk buka lampu. Dan apa pula computer programming? Sama aja. Cumanya kita bagi instruction tu pada komputer lah untuk execute task yang kita nak tu. Dan nak instruct komputer ni dia ada cara dia tersendiri. Yang ni lah aku akan ajak dalam video kali ni macam mana nak instruct komputer untuk terima arahan kita. Benda pertama yang paling penting dalam programming ni adalah variable. Apa itu variable? Variable ni is just a container to store something. Contohnya macam recycle bin ni. Dia hanya boleh accept sampah yang jenis e-waste saja. So kalau kita boleh kata bin color merah ni adalah variable of type e-waste. Contoh nombor 2. Bin color orange ni dia boleh accept sampah plastik saja. Botol plastik ke, plastik bag, straw, etc. Bin kuning pula dia boleh accept benda metal saja. Dan bin-bin yang lain hanya boleh accept certain type of waste saja. So, tong-tong sampah ni kita boleh kata variables yang akan accept sampah-sampah jenis tertentu saja yang telah diklasifikasikan mengikut warna dan label pada tong sampah tu. Dalam komputer programming pula, variable ni adalah container untuk store data. Data ni pun ada jenis-jenis dia. Jadi kita akan tengok jenis-jenis data yang paling common dalam programming. Yang pertama adalah jenis integer. Jenis data integer ni adalah nombor-nombor yang biasa yang tak ada titik perpuluhan. Contohnya 123 atau negatif 123. Yang kedua, string. String adalah jenis data yang mengandungi ayat. It literally means string of characters. Contohnya hello world ataupun Toya Mak Amin, tu ayat lah. Dan biasanya data-data string ni adalah kita letak dalam double quote atau single quote. Yang ketiga, double. Double adalah data jenis nombor yang ada decimal, yang ada point-point lah kat belakang. Contohnya macam 12.34 ataupun negatif 12.34. Dan yang keempat, boolean atau nama pendek dia bool. Bool pula adalah jenis data yang true or false saja. Okey. Benda kedua yang paling penting dalam programming ni adalah function. Apa itu function? It's just a block of code to perform a single action. Kita ambil case Farah tadi. Aku instruct kat dia, Farah tolong buka lampu. Yang ni lah function dia. So step-step yang dia perlu ambil untuk execute buka lampu tersebut adalah pertama berjalan ke arah switch lampu. Kedua, angkat tangan. Ketiga, tekan switch lampu. Keempat, cek lampu dah menyala ke belum. Dan yang kelima, balik ke tempat asal dia.
Okey, macam mana kita nak try code benda yang Farah buat tadi dalam coding? So, function dia adalah suruh Farah buka lampu. So, dalam function ni, cara kita nak tahu itu function, kita tengok ada macam kurungan tu. Yang itulah function. So, cara kita nak define function tu, kita kena buka bracket. Barulah kita type code yang perlu ada dalam function tu. So, code pertama yang perlu execute adalah berjalan ke arah switch lampu. Yang kedua, angkat tangan. Yang ketiga, tekan switch lampu. Yang keempat, cek lampu dah menyala ke belum. Dan yang kelima, balik ke tempat asal. Dan finally, kita tutup balik dengan bracket. So, maksudnya function tu dah habis dah, kita define dia. Okay, function with parameters pula macam mana? Tadi kita suruh Farah buka lampu aja. Lah ni kita nak include satu parameter, iaitu lampu dapur. Kita nak specifykan lampu dapur yang kena buka. So kita letak dalam kurungan tadi lampu dapur. So barulah kita tahu berjalan ke arah switch lampu dapur. Lepas tu angkat tangan, tekan switch lampu dapur. Cek lampu dapur dah menyala ke belum, dan balik ke tempat asal. So kita dah introduce satu parameter. Macam inilah cara nak include parameter dalam function. Yang kedua, function with parameters and return value. Sama juga macam tadi, cumanya dia dah ada return value kat bawah tu. Return ni maksudnya kita nak bagi tahu balik kepada orang yang call function tu, kita nak bagi tahu apa value dia, apa result dia. Contoh dalam kes ni kita nak bagi tahu status lampu tersebut. So kita boleh kata return status lampu. Sebab orang tu nak tahu lampu tu dah menyala ke belum. Mungkin dia tak dapat tengok lampu tu, tapi dia nak tahu daripada kita lampu tu dah menyala ke belum. Okey. Apakah variable dalam block of code ni? Kita boleh kata variable dia adalah A, lampu dapur, dan variable kedua adalah B, status lampu. Sebab status lampu dia boleh vary, dah buka ke atau belum. Lampu dapur pun adalah variable dia, sebab dia boleh jadi lampu bathroom ke, ataupun lampu living room ke, atau lampu bilik. So lampu dapur adalah variable dia. So dalam programming ni ada banyak type dia. Type yang pertama adalah procedural programming. Type yang kedua, object oriented programming. Type yang ketiga, functional programming. Type yang keempat, logic programming. Yang ni adalah antara a few types of programming. Tapi yang kita nak study kat sini adalah object oriented programming. Sebab benda ni sangat widely used dalam buat apps, buat web dan sebagainya. So object oriented programming ni apa dia? Contohnya, kereta ni. Kita nak buat kereta ni. Tapi dalam kereta ni dia ada banyak komponen-komponen dia. Dia ada engine, dia ada gearbox, dan dia ada interior dia. So kita boleh kata kereta ni adalah final product, dan untuk buat final product ni kita ada components dia. So dalam analogi ni kita nak relatekan dia dengan programming. Kita boleh kata kereta ni adalah app yang kita nak buat, dan komponen-komponen tu adalah kod yang kita perlu tulis untuk buat app tersebut. So dalam object oriented programming ni dia ada 4 benda yang paling penting yang hampa kena tahu, iaitu pertama sekali class, yang kedua object, yang ketiga property, dan yang keempat method. Class ni macam mana? Contohnya engine tadi. Engine tadi developed by General Enco. Katalah General Enco company yang develop engine tersebut. So dalam General Enco ni dia ada banyak department. Dia ada engineering department, dia ada manufacturing department, dia ada finance department. So department-department ni kita boleh kata dia macam kelas. Kelas ni sebab dia ada orang-orang yang dalam tu yang buat kerja tersebut. So contoh dalam kelas engineering department, dia ada, kita ambil satu orang tu dan kita kata orang ni objek, iaitu satu engineer lah. Kita kata engineer ni dia punya property dia apa dia? Dia adalah seorang yang kreatif, dia adalah seorang yang analytical, dia adalah seorang problem solver. So benda-benda property ni perlu ada kepada seorang engineer. So apa servis yang dia boleh offer? Servis ni kita boleh kata method. So servis yang boleh offer adalah design engine, dia boleh calculate engine power, dan dia boleh test engine punya efficiency. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Dalam finance department. So finance department ni kelas dia, dan satu employee dalam finance department tu objek dia.
So apa perlu property yang perlu ada dalam employee tersebut? Iaitu meticulous. Nak kira-kira kena meticulous lah. Dan dia perlu analytical. So apa service yang dia boleh offer? Method dia iaitu audit company finance, approve budget proposal, settle employees punya claim. So yang ni lah method yang boleh di-offer oleh finance punya employee, ataupun boleh kita kata objek tersebut. So property of object dalam apps macam mana? So contoh objek dia adalah sign in punya button. So property dia color orange. Property kedua text color red. Property ketiga text dia sign in. Property keempat radius button tu 8 pixel. Okay. Objek kedua sign in with Facebook punya button. Property dia color blue. Property yang kedua text color white. Property ketiga text sign in with Facebook. Property keempat radius dia 8 pixel, dan dia ada extra property lagi, itu dia prefix logo kat tepi tu sama dengan F. So lah ni kita tengok method dia pula, method of object dalam apps. So kita ambil satu objek iaitu input text of password. So apa method yang dia boleh offer? Kita boleh type. Yang itulah dia boleh offer, type punya method. Objek yang kedua, sign in with Facebook punya button. Apa method yang dia boleh offer? Adalah klik, double klik dan long klik. Method kita memang perlu letak macam kurungan tu, sebab method ni is actually macam function. Memang function pun dia call function tu. Yang itulah method. Okey, itulah serba sedikit fundamentals of programming. Jadi aku harap hampa faham dan hampa dapat grab sikit info-info daripada video tadi. Sebab in the next video kita akan masuk terus buat app kita sendiri. So framework yang aku akan guna untuk kita buat kita punya app ni adalah Flutter. Apa itu framework? Nanti kita beritahu. Dan language yang digunakan adalah Dart, D-A-R-T. Okey, dua-dua ni adalah dibina oleh Google sendiri. So jangan takut, programming language ni bukan dibina oleh some average Joe. Okey. Pasal apa aku pilih Flutter? Pasal Flutter ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat app, kita boleh buat website, kita boleh buat desktop application, macam-macam. So kalau hampa nak tahu macam mana kita nak buat semua tu, nantikan in the next video.